Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, live hari ini menarik dan saya hendak anda semua ambil perhatian serius perkara yang akan saya sampaikan. Okey, tajuk dia adalah Zahid dan kejatuhan Anwar Ibrahim. Okey. Spesifiknya, saya ingin sampaikan bahawa Zahid akan menjadi punca utama kejatuhan Anwar Ibrahim. Jadi apa maksud saya? Saya akan jelaskan secara terperinci. Baik. Now, kalau saya Anwar Ibrahim, atau anda fikir secara logik kalau anda Anwar Ibrahim, ambil diri saya lah, semestinya saya akan sekarang berfikir macam mana saya boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Ya, how am I going to make sure I remain as Prime Minister? Ya. Sebab Anwar tahu sekarang kerajaan dia tidak stabil. Anwar tahu sekarang dia telah gagal melakukan banyak perkara yang dijanjikan sebelum PRU. Anwar tahu bahawa penyokong dia, dan khususnya penyokong Melayu Islam, sudah tidak menyokong UMNO dan PH. Dan Anwar tahu bahawa di dalam Barisan Nasional dan di dalam kerajaan sendiri ada ramai MP yang sudah tidak sokong sangat dengan dia. Jadi, how do I remain as Prime Minister? Macam mana saya hendak kekal sebagai Perdana Menteri? Okey, saya pernah ceritakan kemungkinan MP-MP akan keluar, ya, kosongkan kerusi, ada pilihan raya kecil. Itu semua saya dah ceritakan, dan anda mungkin berfikir saya akan menghala ke sana. Tidak. Itu kita tolak tepi. Memang mungkin, kemungkinan tinggi, dan saya pun ada maklumat, tetapi yang itu saya tidak dibenarkan untuk kongsi, dan saya tidak sekali-kali akan kongsi berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan tertentu melibatkan MP-MP. Okey, itu tolak tepi. Sekarang ni tumpuan kalau saya Anwar, tumpuan saya apabila saya fikirkan macam mana saya nak kekal sebagai Perdana Menteri adalah Zaid Hamidi. Perasan tak saudara-saudari? Zaid Hamidi, kalau anda perhati gelagat dia, dia cool. Dia tak kisah. Anda tahu, saya tahu, Melayu Islam benci dengan UMNO, benci dengan Zaid. Ya. So kalau secara logik, kalau Zaid tahu orang benci dia, orang benci UMNO, dia akan melakukan penambahbaikan. Kalau orang melihat lantikan politik, ya, hari demi hari kita dengar lantikan politik, orang-orang Zahid dilantik sana sini, Ashraf Wajdi dan sebagainya. Dan dalam UMNO dia tengah buat bermaharaja lela seperti biasa. Dia tak kisah, dia tak lakukan sebarang perubahan. Kenapa? Kenapa Zahid begitu cool, steady, tak kisah? Tapi Anwar yang cemas. Ya. Anwar yang kata tak mau lantikan politik, Zahid buat. Anwar tak boleh kata apa-apa. Kenapa? Okey, apa yang Zahid sedang lakukan secara tidak langsung sedang sabotaj masa depan gandingan PH dengan BN. Jadi mengapa Zahid buat demikian? Okey. Kalau saya Anwar, saya akan mula berfikir, Zahid ni dia boleh pergi ke hala mana? Sekarang dia sokong saya, BN dengan saya seketui, ya, BN seketui dengan saya. Jadi mungkin kalau saya Anwar, saya fikir mungkin Zahid hendak saya bantu dia dalam kes mahkamah. Okey. Atau mungkin Zahid sekadar hendak jadi timbalan Perdana Menteri. Kerana terus teranglah, kesilapan terbesar Anwar lantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, kerana lantikan itu sendiri sudah menjadi risiko tekanan terhadap mahkamah. Jadi saya fikir, saya Anwar, saya fikir barangkali itu yang Zahid nak. Dia nak kekal sebagai timbalan Perdana Menteri sebab mungkin benda tu menjadi faktor tekanan kepada mahkamah. Okey. Jadi Anwar akan fikir,
perlukah saya bantu Zahid untuk bebaskan dia? Maknanya saya arahkan peguam negara atau saya berbincang dengan peguam negara kemungkinan nak lepas dan bebaskan Zahid sebelum keputusan dibuat di mahkamah. Kemudian saya fikir, kalau saya lepaskan Zahid tak ada halangan untuk pergi berunding dengan Muhyiddin. Sebab mungkin Zahid fikir Muhyiddin terdesak. Muhyiddin sekarang ada kes mahkamah. Jadi mungkin Zahid akan pergi runding dengan Muhyiddin, dan tidak mustahil Muhyiddin akan setuju untuk kerjasama. Jangan tuduh saya mencadangkan Muhyiddin dan Zahid akan kerjasama. Tidak. Saya cuma ceritakan apa yang saya akan fikir sekiranya saya Anwar. Ya. Ini tak ada kena-mengena dengan benarkah Muhyiddin akan kerjasama dengan Zahid ke apa. Itu semua bukannya fokus saya. Saya cuma cerita saya sebagai Anwar, saya tengah bimbang kedudukan saya sebagai Perdana Menteri. Semestinya saya fikir kemungkinannya ada. Dan semestinya terlintas dalam kepala saya satu kemungkinan, iaitu kalau saya bebaskan Zahid akan lari, mungkin berunding dengan Muhyiddin, sebab mungkin dia fikir Muhyiddin terdesak. Dan berkemungkinan tinggi Muhyiddin setuju kerjasama dengan Zahid. Dan Zahid akan letakkan syarat Zahid nak jadi Perdana Menteri. Bahaya tu kalau saya nak lepaskan Zahid. Jadi kita tunggu PRN. Lagipun kalau saya lepaskan Zahid sekarang dengan bantuan peguam negara, nanti rakyat akan menolak PH dengan BN kerana PH telah bantu lepaskan Zahid. Jadi kita tunggu lepas PRN, kemudian saya fikirkan perlu tak lepaskan Zahid. Jadi Anwar tidak tahu perlu tak lepaskan Zahid ke tidak. Tetapi andai kata saya tidak lepaskan Zahid, pun Zahid boleh pergi ke Hala Muhyiddin. Saya akan berfikir, okey, kalau saya tak lepaskan Zahid juga lepas PRN, Zahid kluster mahkamah, Muhyiddin dah jadi kluster mahkamah. Jadi dua-dua terdesak. Mungkin juga mereka akan pergi berjumpa, berbincang untuk kerjasama, supaya mereka dapat membantu satu sama lain. Anwar akan fikir, atau saya akan fikir, semestinya Anwar akan fikir benda ni. Sebab apa? Dia perlu melihat kemungkinan ada. Bahaya ni. Kalau saya lepas Zahid pun tak ada apa-apa yang halang Zahid pergi ke Hala Muhyiddin, sebab Zahid nak jadi Perdana Menteri. Jadi dia masuk perjanjian dengan Muhyiddin. Tapi kalau saya tak lepas Zahid, kedua-duanya terdesak, pun tak ada halangan Zahid pergi kerjasama dengan Muhyiddin, sebab Zahid fikir saya takkan lepas dia. Jadi sekarang Anwar sudah sedar bahawa dia telah lakukan satu kesilapan besar dengan menekan Perikatan Nasional dan bersifat kuku besi, kerana kes Mahkamah Muhyiddin pada asalnya saya lihat adalah untuk menimbulkan persepsi terhadap orang Melayu bahawa perikatan ni ada masalah. Sebab Anwar amat bimbang gelombang Melayu Islam, tsunami Melayu Islam yang akan menjahanamkan, menguburkan PH dengan BN pada pilihan raya negeri. Dan jika PH dengan BN kalah teruk pada pilihan raya negeri, hubungan PH dengan Barisan Nasional akan retak. Sebab akan wujud tekanan dalam PH dan tekanan dalam barisan supaya mereka tidak bekerjasama lagi kerana tidak ada faedah. Jadi tanpa cerita MP nak keluar ke apa, dengan sendirinya hubungan itu akan retak. Jadi Anwar amat bimbang. Jadi dia tekan perikatan. Tetapi tekanan yang diberikan kepada perikatan malah kes Mahkamah Muhyiddin telah tidak membantu, sebaliknya melantun balik ke Anwar, di mana gelombang ini menjadi jauh lebih besar. Orang Melayu Islam makin marah dengan PH, makin marah dengan Anwar, makin marah dengan barisan, dan makin kukuh dengan pembangkang. Jadi sekarang Anwar dah sedar satu kesilapan besar, kerana apabila dia jadikan Muhyiddin kluster mahkamah, dia sekarang tengah bingung. Kalau saya tak lepas Zahid mungkin berunding dengan Muhyiddin.
sebab dia kira terdesak sama terdesak. Dan Anwar akan fikir balik, Muhyiddin, ada ke Muhyiddin akan setuju kerjasama dengan Zahid? Mungkin. Bukan saya yang kata, saya cerita andai kata saya Anwar, ya. Anwar akan fikir, dulu langkah Sheraton Muhyiddin sanggup kerjasama dengan Zahid, jadi mungkin. Lepas tu Anwar akan fikir, kalau saya lepaskan Zahid juga, masih Zahid akan berunding dengan Muhyiddin sebab Zahid nak jadi Perdana Menteri. Dengan saya dia tak boleh jadi Perdana Menteri sebab saya nak jadi Perdana Menteri. Jadi Anwar tengah stres, tengah keliru, tengah tertekan. Dan lagi lama dia tunggu, lagi lama Zahid akan buat suka hati supaya Anwar tertekan, dan ada kemungkinan Zahid akan mendapat apa yang dia hendak. Dan lagi lama Anwar tertekan, lagi lama Zahid akan melakukan perkara-perkara yang pelik, yang tidak disukai rakyat. Dan dengan cara ni, beransur-ansur kerajaan pimpinan Anwar akan jatuh. Ya. Zahid nak satu saja. Dia nak lepas daripada kes dia. Ya. Macam mana dia nak lepas, itu saya tidak ingin spekulasi lah. Tapi anda faham-faham je lah. Dia nak satu sahaja. Selagi dia tak dapat benda tu, dia akan mencatur, dia akan merancang. Ya. Dia akan buat segala apa yang boleh buat. Kita dah lihat sebelum PRU15, dia dah mengaku segalanya berkisar di sekitar kes mahkamah dia. Jadi benda-benda yang Zahid lakukan akan menghancurkan kerajaan Anwar. Kerana Anwar tidak boleh buat keputusan. Dia dah sedar, pandang kiri dia kena, pandang kanan dia kena. Jadi Zahid akan jadi punca utama kejatuhan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Ya, tanpa kita cerita MP-MP nak keluar, tanpa kita cerita apa-apa, Zaid Hamidi akan jadi punca kejatuhan. Ada orang akan tanya saya, kalau esok kerajaan Anwar jatuh, Zahid rugi. Sebenarnya Zahid tidak dapat apa yang dia hendak. Tak ada beza buat Zahid. Mungkin dengan kerajaan baru Zahid boleh mencatur. Kalau Anwar jatuh, Zahid boleh mencatur. Sebab kalau anda tidak dapat apa yang anda hendak, anda tak kisah. Anda dah tak kisah. Ya. So Zahid sedang melakukan apa yang dia lakukan sekarang untuk menekan Anwar. Sebab dia tahu Anwar tidak boleh buat keputusan. Dan Zahid tahu Anwar terperangkap. Ya. So dia tengah menekan Anwar. Dan Anwar sekarang sedang tertekan gila. Dan saya jangkakan lepas PRN, saya jangkakan akhirnya Anwar akan, kalau saya Anwar, saya akan buat keputusan, daripada saya ambil risiko kekalkan Zahid sebagai kluster mahkamah, ya, lebih baik saya tukar dia jadi orang yang tidak bersalah. Maknanya bantu. Mengapa? Sebab jika saya kekalkan dia sebagai kluster mahkamah, dia terdesak, makin terdesak dia, kemungkinan tinggi dia akan berunding dengan Muhyiddin. Dan tidak mustahil, kalau orang ni terdesak, orang sana terdesak, akan berlaku kerjasama. Jadi lebih baik saya ambil risiko, saya bantu Zahid. Kalau saya lah Anwar, ya, supaya sekurang-kurangnya bila Zahid tidak menjadi kluster mahkamah lagi, kemungkinan dia runding dengan Muhyiddin lebih rendah. Ya. So inilah yang saya jangka akan berlaku. Ya. Okey, itu sajalah saya nak kongsi. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.